Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam pencetus wawasan. Seorang manusia hanya memerlukan 7,5 saat untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Justru, dalam kurang daripada 8 minit ini, hatimu itu bukan milikmu lagi. Maafkan saya kerana dengan sengaja telah mencurinya. Tampilnya saya pada hari ini ingin membahas sebuah pidato yang bertajuk Malaysia Prihatin. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menuliskan hujah saya pada hari ini, molek kiranya jika saya mendefinisikan topik saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang beribu negarakan Kuala Lumpur. Bahasa rasmi bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Agama rasminya ialah agama Islam. Manakala, Prihatin membawa maksud mengambil perhatian ataupun mengambil berat terhadap sesuatu. Secara konseptualnya, Malaysia Prihatin dapat didefinisikan sebagai seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama, bangsa, warna kulit maupun status ekonomi, saling berganding bahu memerangi COVID-19. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama ialah Malaysia Prihatin terhadap sejarah. Seperti yang kita sedia maklum, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia ini melibatkan dua sambutan utama, iaitu Hari Kebangsaan sempena menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-64 pada 31 Ogos dan ulang tahun dan sempena menyambut ulang tahun pembentukan Malaysia pada 16 Disember yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Malaysia Prihatin ini wajar diperluaskan maknanya terhadap keprihatinan masyarakat kepada sejarah tanah air dengan memahami, menghayati dan menghormati sejarah pastinya akan mengeratkan lagi hubungan dan mencegah konflik antara kaum. Mari kita imbas kembali peristiwa berdarah perusuhan kaum 13 Mei 1969 yang menjadi peristiwa titik sejarah hitam negara, di mana pada 13 Mei sehingga 31 Julai 1969, angka rasmi mencatatkan 196 orang yang kehilangan nyawa, sekurang-kurangnya 6,000 orang yang kehilangan tempat tinggal, dan kira-kira 211 kenderaan yang musnah atau rosak, serta 753 bangunan yang rosak dan terbakar. Peristiwa ini dapat dijadikan sebagai pengajaran serta iktibar kepada kita rakyat Malaysia yang hidup dalam masyarakat berbilang kaum agar saling bersatu padu, bertoleransi serta hidup dalam harmoni, terutama dalam kita menghadapi pandemik ini. Indikator saya yang kedua adalah Malaysia Prihatin kemakmuran bersama, impian atau mimpi. Antara cita-cita dalam aspirasi negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat dan memelihara satu cara hidup yang demokratik. Rukun negara bukan sahaja dilafazkan di hujung bibir dengan penuh semangat. Sebaliknya, wajar dihayati dan diterjemahkan melalui perbuatan dan tindakan. Pandemik COVID-19 yang melanda negara kita selama setahun 7 bulan ini telah memberikan impak yang besar kepada rakyat, di mana ramai rakyat Malaysia yang hilang sumber pendapatan dan menganggur. Namun, dalam beberapa bulan ini, kadar pengangguran mulai mencatatkan penurunan. Menurut sumber Survei Tenaga Buruh Jabatan Pengangkaan Malaysia pada Februari 2021, kadar pengangguran turun 0,1% kepada 4,8% dari Februari 2019 berbanding Januari 2021. Kadar bilangan
kadar bilangan pengangguran berkurang 0.6% ataupun 5,000 orang kepada 777,5,000 orang. Di mana pada Januari 2020 mencatatkan 782,500 orang yang telah menganggur. Semakin kurang pengangguran, maka impian kita untuk mencapai kemakmuran bersama serta membina masyarakat yang majmuk dan progresif akan menjadi realiti. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga ialah Malaysia prihatin meraih kebebasan. Serangan wabak COVID-19 yang melanda negara kita pada Februari 2020 telah memberikan kesan kepada semua individu dan negara. Dan ini merupakan ancaman baharu negara dan dunia. Kebebasan mutlak daripada ancaman wabak pandemik ini memerlukan usaha semua pihak. Tanpa kerjasama dan keprihatinan rakyat Malaysia dalam mematuhi arahan dan saranan pihak kerajaan, pastinya akan menyukarkan lagi usaha ini. Sepanjang pandemik COVID-19 ini, semua peringkat masyarakat tertekan dari segi emosi, mental dan kewangan. Rakyat Malaysia dilihat ramai yang mengalami kemurungan akibat terlarut berkurung, takut akan dijangkiti COVID-19, kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melihat ahli keluarga yang berjauhan. Norma kehidupan yang baru ini telah membatasi kehidupan rakyat Malaysia untuk hidup bebas dan menikmati kebebasan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pada tahun lalu sahaja telah mencatatkan 1,080 orang kes percubaan bunuh diri yang dirawat di hospital kerajaan, manakala 266 orang kes bunuh diri yang dicatatkan pada 18 Mac sehingga 31 Oktober 2020. Sehingga kini, angka kes ini semakin meningkat hari demi hari. Ini menjadi kebimbangan bagi kita. Jadi, sebagai kita warga Malaysia, haruslah berganding bahu bersama-sama. Kita berganding bahu dan bersama-sama kita melihat keadaan masyarakat sekeliling kita. Bersama-sama kita menyokong kempen bendera putih agar dapat meringankan beban masyarakat sekeliling. Hadirin hadirat, pencorak jenazah akan datang. Resepi kejayaan telah saya suapi. Jadi, keluarkan sedikit tenaga. Telan, kunyah. Resaplah ke dalam diri. Akhir kata, adakah kita akan melalui kehidupan seharian dengan arahan kawalan pergerakan yang sedia ada? Jawapan semua terletak pada keprihatinan kita mematuhi dan membantu pihak kerajaan untuk dalam usaha membentras ataupun menghilangkan penyakit ini daripada negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.